So kita nak belajar properties of log. Okay, ataupun law yang berlaku dalam log. Apa yang ada pada undang-undang log? Yang pertama, sekiranya kalau saya ada A, X dan Y adalah positive real number, di mana A tu tak boleh sama dengan 1 Okay. Jadi A tu sebenarnya adalah base lah dalam kita punya log kat sini Okay. XY tu adalah real number lah. Okay. Jadi kalau saya ada log XY base A, saya boleh pecahkan dia menjadi, sebab dalam ni darab Okay, darab. So saya boleh pecahkan dia menjadi tambah. For example, kalau saya ada log 12 log 12 base 2. Okay, contohnya adalah log 12 base 2. Okay, dia boleh dipecahkan menjadi log 4 times 3 base 2. Dia boleh dipecahkan menjadi log 4 base 2 plus log 3 base 2. Kemudian kalau kita nak kecilkan lagi, kita simplifikan lagi. 4 ni dia bersamaan dengan log 2 to the power of 2 plus log 3 base 2. Okay, 3 dekat sini tak boleh nak buat apa-apa lah, sebab itu yang paling kecil. Jadi sebab tu tinggalkan macam tu. Okay, tapi 4 ni kita boleh pecahkan dia, sebab 4 ni sebenarnya dia boleh transform menjadi 2 square to the power of 2. Okay, tadi kita dah cakap dah tadi, kalau saya ada ini kan, tadi saya dah bagi tahu kan tadi kan, kalau saya ada benda ni di mana saya ada 10 base dia sama dengan base dekat log ni, kemudian dia ada power pula, so power tu boleh bawa pergi ke depan. So samalah sini 2, kemudian base dia pun 2, so jadi power yang 2 kat sini boleh bawa pergi ke depan. Okay, so dia akan jadi kat sini 2 plus log 3 base 2. Kemudian nombor 2, contoh saya ada log X over Y base A. Sama je kalau saya ada bahagi dekat sini, dia equals to tolak, di mana log X base A tolak dengan log Y base A. Okay, contohnya saya ada log 3 8 over 3. Kalau kita tengok dekat sini, dia sebenarnya sama juga dengan, sebab ini bahagi kan, dalam dia bahagi kan, log 8 per 3 base 3. Jadi kita boleh pecahkan dia menjadi log 8 base 3 minus log 3 base 3. Oh, dekat sini kita boleh pecahkan 8 ini, sebab 8 ni dia boleh kecilkan lagi menjadi 2 to the power of 3. Okay, so dia akan jadi log 2 to the power of 3 base 3 minus, okay, log 3 base 3, log kepada base dia. Okay, kat sini sama dengan base kat sini. Okay, jadi dia adalah 1. So okay, kat sini pun property dia boleh guna, di mana 3 ni boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, walaupun kat sini dia tak sama, tetapi dia ada satu properties di mana 3 ni, asalkan dia ada power kat sini, dia boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, so dia akan jadi 3 log 2 base 3 minus 1. Kemudian dia ada lagi properties. Nombor 3, log 1 base A equals to 0, which is tadi kita dah explain tadi kat atas ni kan. Apa-apa sahaja log, tak kisahlah base dia apa-apa sekalipun, tapi dia log 1, nilai dia kosong. Okay, kemudian log A base A juga, dia sama. Okay, equals to 1. Macam tadi log 3 base 3, nilai dia 1. Kemudian number 5, saya ada log X to the power of C base A. Okay, so C ni saya boleh bawa pergi ke depan. Maksudnya dekat sini apa-apa sahaja kalau dia ada log to the power of index dia ni boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, macam contoh kita buat tadi, log 2 to the power of 3, walaupun base dia 3, base dia kat sini tak sama dengan base dia dekat sini, tetap
Kenapa? Sebab dia dalam bentuk indeks. Jadi 3 ni boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, so dia jadilah ini, C times log X base A. Okay, kemudian kalau saya ada log index tapi base dia sama dengan base log, which is sama dengan soalan ini tadi yang kita dah buat ni. Okay, C tu boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, jadi log A base A equals to 1 kan. Sebab itulah sini jawapan dia C. Sebab itulah sini juga jawapan dia 2. Okay, kemudian A to the power of log X base A, which is equals to X. Sebab yang ini kita mansuhkan dia. Okay, A to the power of log base A. Maksudnya base dia sini, power dengan indeks dia yang base dia pun sama dengan kat sini. Cancel out. Okay, so dia cancel out. So nilai dia dapat X kat situ. Okay, contohnya saya ada 4 to the power of log 427. Okay, so dia akan equals to 27. Sebab ni base kepada indeks saya, base to the power of indeks dia, di mana log dia pun base dia 4. Mereka sama. Jadi dia cancel, terus dapat nilai dia iaitu 27. Okay, alright. So bila kita tengok dekat contoh-contoh kat sini, kita dah tahulah kegunaan dia untuk apa. Kita guna properties ini supaya kita boleh simplifykan expression ini yang melibatkan logarithm. Kita nak simplifykan dia sahaja. Dan juga kita boleh guna untuk solve logarithmic equation. Kita akan discuss ini dalam third lesson objektif dalam lecture 5. Okay,